Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi semua. Yes, saya Aizat Ishak. Dan saya Amir Rahim. Welcome back Aizat Ishak. Dah lama Aizat. Terima kasih. Meh, pinjam 100. Pinjam dulu, bayar nanti. Okey, apa khabar kepada penonton-penonton sekalian pagi? Harap anda semua rindukan Amir. Rindukan Aizat? Kau rindu aku ke? Rindulah. Kau balik ke aku. Aizat, aku tak boleh nak buat lah. Aku tak boleh nak buat. Ada, itu dia main-main je. Baik. Okey, Yes. di Suka Pagi hari ini seperti biasa kita akan kongsikan beberapa info. Betul. Dan kita ada juga artis jemputan. Ya, betul. Hari ini istimewa untuk penonton Suka Pagi. Kita ada 2 orang tetamu yang bakal menghiburkan anda semua pada pagi ini. Seorang penyanyi yang dulunya terkenal dengan lagu Lepaskan. Ini kembali dengan lagu terbarunya. Bukan sekadar lafaz. Kita ada Wana Ali. Hebatlah Wana Ali. Tapi tak lupa juga kita turut menjemput ibu kepada Wana Ali, iaitu Dato' Ayu Putih yang akan menemani kita pada pagi ini semestinya. Dan sememangnya 2 tetamu ini cukup berbakat, cukup hebat. Kat mana anda boleh tengok? Ni untuk penonton kat luar sana. Jangan lupa untuk download MyTV mana-mana. Yes. Di Apple App Store ataupun Google Play Store secara percuma. Kalau tak tahu kat mana tu scan kat bawah. Scan saja. Alright. Jomlah kita nak ke segmen pertama. Saya pun ingat awak nak cakap apa lagi. Nak share berita-berita terkini. Okey, jom. Dalam segmen pertama kita, apa cerita hari ini? Terima kasih Mariam. Saya akan percepatkan selesaikan masalah tandas awak ni. Bukan saya yang cakap, Perdana Menteri kita yang cakap. Bukan saya. Itu saya sampaikan. Sama lah suara. Tak sama. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan untuk meneliti dan mempercepatkan masalah tandas sekolah demi kesejahteraan anak-anak di sekolah. Menerusi catatan di Facebook hari ini, Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada seorang murid berusia 9 tahun bernama Mariam yang menulis surat kepada beliau menceritakan keadaan tandas di sekolahnya. Alhamdulillah Perdana Menteri kita terima dan akan ambil tindakan. Maksudnya masalah seperti ini pun dah banyak, dah selalu dah. Tapi yalah orang atasan kita tetap ambil tahu. Of course, itu yang kita mahu, pemimpin yang ambil yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab, yang faham. Bawahan. Yang ambil tahu pasal orang bawahan dia. Betul. Baik, bukan itu saja tapi ini juga pemeriksaan berskala penguat kuasa undang-undang elak sorok beras. Ini kenapa beras pula orang nak sorok ni Tak tahulah. Jom kita apa isu dia. Dekat Kuala Lumpur, pemeriksaan menyeluruh secara berskala terhadap kilang beras di seluruh negara serta penguat kuasa undang-undang yang lebih tegas harus dilaksanakan pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kegiatan sorok beras yang menyebabkan kekurangan bekalan makanan itu dalam pasaran tempatan. Penganalisis jenayah Syahul Hamid Abdul Rahim berkata penguat kuasa bukan sahaja terletak pada pihak kawal selia padi dan beras, Kementerian Pertanian dan Keterjamin Makanan semata-mata, malah agensi penguat kuasa lain juga perlu turut serta dalam melakukan pemantauan dan penguat kuasa kerana kegiatan menyuruk beras boleh dianggap satu perbuatan khianat terhadap rakyat. Ya, betul. Itu dia. Nampak kalau sorok beras tak boleh. Lagi-lagi kalau tinggal dalam satu rumah kawan-kawan, jangan sorok beras. Tak ada. Kalau kawan datang akan masak untuk kawan-kawan ni. Mana housemate tu, kalau housemate nak beras bagi je. Itu dia. Okey, Aizat, nak tanya kau. Tanyalah. Kenal tak sesiapa yang mungkin baru nak travel tapi terjejas sebab tak kenal sesiapa? Tak apa, kepada anda yang mungkin terjejas baru-baru ni, lebih 500 pekerja MyAirline dijangka terima manfaat SIP jika diberhentikan. Yes, ini isu pasal MyAirline hari itu. Kepada yang bekerja dengan MyAirline, lebih 500 pekerja sebuah syarikat penerbangan tambang murah dijangka menerima manfaat sistem insurans pekerja SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, jika perkhidmatan mereka ditamatkan, kata Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Beliau berkata manfaat allowance mencari pekerja EMP itu akan diberikan kepada pekerja berkenaan selepas semakan terhadap rekod caruman SIP mereka memenuhi syarat kelayakan. Alhamdulillah, ini satu inisiatif yang bagus kepada pekerja-pekerja MyAirline yang terpaksa diberhentikanlah sebab MyAirline tiba-tiba shutdown kan, tak ada notis, tak ada apa, tiba-tiba shutdown. Dan kita harap pembelaan yang sama dapat diberikan kepada pelanggan yang dah beli tiket lepas tu tak dapat nak fly. Betul. Burn tiket. Baiklah.
Dan seterusnya ini pasal tentang Palestin. Okay, apa-apa baru-baru ini, bukan baru-baru ini, dalam beberapa hari kita dapat tengok baru-baru ini jugalah pergolakan antara Palestin dan juga Israel. Dan ini adalah berita 2,670 korban di Gaza. Palestin seru bantuan kesihatan kemanusiaan. Dekat Gaza, konflik antara Hamas dan Israel yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda terus menyaksikan krisis kemanusiaan dengan jumlah korban akibat peperangan itu terus meningkat. Serangan udara tentera Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 2,670 orang, manakala 9,600 yang lain cedera sejak 7 Oktober lalu, kata Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari. Ya, isu ni ialah baru-baru ni ada tercetus peperangan baru, tapi isu ni dah berlarutan. Ya, dah lama dah. Dia dah lama, tapi ini yang paling dah ketara kiranya. Dan banyak. Ya, itulah, dan kami mengharap international community dapat bantuan lah, dapat bagi bantuan kemanusiaan, bantuan ubah betan dan sebagainya. Betul. Mana kita sebagai rakyat Malaysia, mana yang boleh bagi sumbangan, kita bagi sumbangan. Bagi sumbangan, dan juga yang paling penting adalah doa. Ya, betul. Boleh kita berikan kepada mereka. Kan? Yes, betul. Baik. Alright, ini berita sukan, berita gembira buat rakyat Malaysia. Harimau Melaya mahu lunas dendam ke atas Tajikistan. Ini final. Kita dapat masuk final ni. Serius? Skuad Harimau Melaya mahu meneruskan momentum menumpaskan pasukan di ranking lebih tinggi apabila menentang pasukan ke-110 dunia Tajikistan di pentas final Pesta Bola Merdeka 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa ini. Biarpun berada di ranking ke-134, skuad Harimau Melaya mengejutkan pasukan ranking ke-102 dunia India dengan keputusan 4-2 Jumaat lalu untuk mara ke final. Ini yang kita mahu, Harimau Melaya semakin kuat di bawah bimbingan Kim Pan-gon. Boleh kalahkan India tu. Semua kita kalahkan semua ranking yang tinggi-tinggi daripada kita. Kita rasa bangga kan? Rasa bangga, of course. Bila kita tengok peningkatan dari segi skuad Harimau Melaya kita. Tiap-tiap tahun meningkat. Of course, itu yang kita mahu. Kita harapkan akan datang kan. Ada lagi orang cakap pemain-pemain muda yang pelapis-pelapis yang hebat-hebat seperti awak Amir. Awak memang terror main bola. Saya tahu sangat. Dah lepas umur dah. Dah lepas umur. Saya umur player nak retire dah. Sebab muka awak nampak macam pemain tak tahu apalah. Baik, kita nak cakap pasal sukan lagi. Skuad bowling wanita negara akhiri kejohanan dunia dengan perak. Ini kita bangga juga. Ini kita bangga. Okey, Kuala Lumpur skuad bowling negara mengakhiri kempen mereka di kejohanan dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa dengan pingat perak menerusi acara berpasukan wanita di Kuwait Bowling Sporting Club pada malam Ahad. Kuwait negara terdiri daripada Sin Lee Jane, Siti Safiah Amirah Abdullah Rahman, Esther Chia dan ramai lagi, dan terpaksa berpuas hati dengan tempat kedua selepas tewas 1-2 dengan Korea Selatan di final. Tak apa, kita harapkan kita bangga tempat kedua pun okey, dapat perak pun okey. Janji menang. Jadi janji dah buat yang terbaik. Baik, itu saja berita untuk pada pagi ini. Ya, kami akan berhenti rehat sebuah seketika, tapi sebelum itu Suka Pagi ada sesuatu untuk dikongsi kepada penonton semua dalam Suka Pagi Kongsi. Jom kita tengok. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat. Suka Pagi. Teringat lagu lama Suka Pagi. Saya memang tadi kau rap kan. Bawa tu. Yes, terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Yes. Okeylah, kita tak nak buang masa, kita nak ke segmen seterusnya. Apa yang suka sangat? Apa yang suka sangat? Okey, baik.
Apa yang suka sangat yang pertama, Sabri Yunus dan Angelina Tansah bergelar suami isteri. Saya kenal dia kat Pima Tantu. Baik, maafkan saya lah. Okey. Pelakon yang popular menerusi siri P My Tantu, Sabri Yunus dan Angeline Tan kini bergelar suami isteri. Pasangan merpati dua sejoli itu dinikahkan dengan sekali lafaz sahaja oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang lebih mesra dikenali sebagai Dr. Maza. Berkenalan pada tahun 1992 ketika bersama-sama membintangi drama Pak Din KK, Sabri dan Angeline atau nama Islamnya Ardini. Hanya mula rapat pada 3 tahun lalu. Meskipun sudah merancang untuk mendirikan rumah tangga, Sabri yang berusia 63 tahun itu mula menunggu kesediaan Angeline untuk memeluk Islam. Memang sweet kalau tengok dari segi video tu, Yelah, dia orang cakap kalau dah jodoh tu memang takkan ke mana. Okey. Abang Sabri turut berkongsi cerita mereka pun sudah berkenal lama sejak tahun 1992 lagi. Tapi mula betul-betul rapat 3 tahun lalu, kemudian kedua-dua mereka pernah merasakan kehilangan, susah senang bersama-sama, sihat sakit semua macam awak. Maaf. Tetapi Abang Sabri tunggu Angeline untuk sedia peluk Islam dan alhamdulillah awal Oktober hari itu Angeline memeluk Islam dan kami terus merancang untuk menikah. Itu katanya lah. Tahniah sekali lagi Yunus dan Angeline. So mana tahu dalam 30 tahun lagi mungkin ada antara kita yang akan kahwin sesama dekat seperti ini. Dia macam bila kita tengok balik Pimai Tangtu tu memang rancangan rancangan yang sangat popular satu ketika dululah, tapi sebenarnya mereka dah lama merancang, Betul. Cuma kita je yang lalai. Diorang pun lalai. Diorang pun tak tahu jodoh diorang tu sebenarnya. So macam saya cakap lah, mana tahu dalam 30 tahun lagi kita dijodohkan bersama kita punya rakan kerja kat sini, kita tak tahulah kan. Tapi sangat sweet lah bila orang kata kalau kita membesar dengan cerita-cerita mereka diorang ni kan, Pima Tantu kita tengok sebab masing-masing kadang-kadang kalau kita tengok ada yang buat haluan masing-masing kan. Lepas tu tapi sebelum dia orang kahwin pun macam Sabri Yunus semua dah pernah kahwin, mereka dua pernah kahwin dengan orang lain juga. Tapi sekarang dia orang dah bertemu kembali. So tak larilah. Tangtu juga. Yes, itu tapi dia. Tapi sangat sweet lah. Memang sweet. Alright, seterusnya ini khas untuk buat peminat bola sepak Malaysia. Pesta Bola Merdeka di atas rumput padang baru Stadium Nasional Bukit Jalil. Yes, jika disebut Pesta Bola Merdeka, mesti tak ramai peminat bola sepak era baru ni mengenalinya sebagai antara kejohanan jemputan bola sepak yang tertua dan berprestij di Asia. Kejohanan ini menarik minat pasukan kebangsaan dan juga kelab dari seluruh dunia untuk menyertai dan bersaing bagi kejuaraan tersebut. Baik, Pesta Bola Merdeka ini merupakan cetusan idea oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang pada ketika itu memegang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Kejohanan ini diadakan bagi meraihkan sambutan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu iaitu pada tahun 1957. Pesta Bola Merdeka telah pun memasuki edisi ke-42 pada tahun 2023 setelah 10 tahun tidak dianjurkan. Kejohanan ini kembali semula pada 13 hingga 17 Oktober. Penyokong Harimau Melaya turut hadir bagi memeriahkan perlawanan pembukaan Pesta Bola Merdeka 2023 di antara Malaysia menentang India pada hari Jumaat yang lalu. Jadi teruskan menyokong pasukan Harimau, skuad Harimau Melaya kita ke final sebab skuad Harimau Melaya akan bertemu dengan Tajikistan. Okay, kalau last year kita pernah bertemu dengan Tajikistan dekat tournament yang lain, tapi kita kalah. So hopefully kali ini kita boleh menang lah. Sebab kalau kita boleh menang lawan India yang lagi kuat dari kita, ranking lagi tinggi tu. Tajikistan pun ranking lagi tinggi. So hopefully diorang boleh kalahkan Tajikistan lah. Kalau kita nak borak pasal bola sikit, apa tactical? Tactical, tenang bola sampai masuk gol. Dah tu je. Alright. Yang penting, kena kerjasama. Betul. Kena work together. Tak boleh seorang-seorang macam awak. Jangan, don't work alone. Betul. Baik. Ni, okay, kita dah seterusnya. Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia Lumut 2023. Ini menarik, Inilah waktu ni kalau nak tengok kita kebal ke senapan-senapan tentera boleh. Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM 2023 kini kembali menggegarkan pangkalan TLDM Lumut Perak pada 13 hingga 15 Oktober 2023.
Okey, pengunjung dapat menyaksikan persembahan udara, lawat kapal perang dan nikmati pertandingan yang penuh keseronokan. Angkatan Tentera Malaysia akan menjalani penstrukturan semula bagi membentuk sebuah angkatan masa hadapan yang menempati kemajuan teknologi, kalis cabaran masa depan dan menepati ekspektasi rakyat. Banyak betul video di TikTok kita dapat tengok, dapat lihat aksi-aksi menakjubkan daripada Angkatan Tentera, meh. Ya, betul. Tengok, meh. Itu sangat macam menakjubkan, senang nak tengok. Dekat situ juga kita boleh fahami sendiri kesemua aksi-aksi memukau ketika mereka beroperasi. Nampak, meh? Ya, Bukan betul. senang. Kalau nak tengok ni, meh, takkan nak tunggu Tunggu apa? tunggu perang pula. Tak ada, bukan. Tak, maksudnya dia video ni semua nampak macam dalam movie. Movie perang. Movie, Tapi kepada anda di luar sana yang tengok ni, jangan cuba nak copy lah, bahaya. Ini semua aksi-aksi yang bahaya. Okey, kalau dah train baru boleh buat. Mana nak kepada cari bot? sesiapa, tak adalah pergi sign up untuk jadi tentera. Sesiapa yang minat tu boleh pergilah kontak ATM nak join, nak jadi askar ke kan. Yes, okey. Alright, antara tiga-tiga ni mana satu Aizat paling minat? Paling sukalah. Yang mana? Tiga mana? Siapa? Antara tiga ni lah yang kita Tiga ni tu apa? Yang suka sangat lah. Saya paling suka yang ni lah, Carnival untuk ATM. ATM yang akan datang ni lah. Sebab apa? Sebab saya minat tentera, meh. Sebab tu tengok badan saya macam ni. Badan tentera lah. Saya seorang tentera. Okey, Saya backhand kepala awak kan? Okey, kalau saya pula, saya suka pesta bola sebab Pesta bola. Awak minat pesta bola? mereka. Yes. Cuba cakap sikit pasal bola. Bola. Go Harimau Melaya. Baik, anda pula suka yang mana? Anda boleh lah. Boleh apa? Komen dekat social media kita. Komen. Baik. Alright, itu sahaja untuk segmen kali ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Lepas ni kita akan bersama dua orang tetamu kita. Nak tahu siapa? Stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Baik, kembali lagi bersama dengan kami, saya Aizat Isa dan juga Amir Rahim kat sini. Yes, terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Anda boleh download aplikasi MyTV mana-mana di Apple App Store ataupun Google Play Store. Jadi kita tak nak tunggu lama-lama. Ya, dia sebab kita ada... Jangan tunggu lama-lama. Ya, betul dia. Alright, kita nak ke segmen seterusnya. Knock knock. Siapa tu? Assalamualaikum semua. Hai, saya Wan Ali dan hari ini saya bersama. Hai, saya Ayu Putih. Hello. Apa Kami khabar? anak beranak. Selamat pagi. Ya, kita bawa dua orang bunga dekat sini. Untuk Orangnya lelaki. menceriakan hari anda. Betul. Tadi Datuk Ayu masuk pun kita dah, wow. Ceria, meriah je. Baik, bersama kami Wana Ali dan juga ibu beliau, Datuk Ayu Putih. Welcome to Suka Selamat Pagi. datang. Terima kasih kerana menjemput kami. Yeah. Dengan cerita daripada jauh ni. Dengan cerita daripada jauh. Maksudnya boleh balik dari mana ke? Tiba-tiba. Tadi dah borak awal dah. Okey. Dengan cerita daripada mana, Mama? Johor semalam. Yes. Buat semalam. Tak penat lah. Tak adalah. Biasa orang daripada jauh-jauh ni kan orang akan rehat dulu. Ya, tak, kita orang memang workaholic. Kita orang memang suka, Serius? tak boleh duduk rumah. Tak boleh duduk diam. Yang tu Bagus. adalah satu perangai saya dapat daripada mak saya. Memang tak boleh duduk diam. No wonder lah successful. I tengok you all Alhamdulillah. dengan your production. Wana pun sibuk, ada banyak job. So mungkin boleh cerita kepada penonton sekarang perkembangan Wana dan juga Datuk. Apa-apa projek sekarang ke? Silakan, Datuk. Okey, macam saya sekarang ni tengah sibuk pre-pro untuk filem baru. Wow. Okey, filem action penjara. InsyaAllah. Tengah develop skrip. So maknanya belum audition lah? Belum. Okay. Belum. Boleh ada peluang ke? Ada Itu peluang? kita PM tepi nanti. Kali ni memang banyak artis. Faham? Kali ni, Okey, faham. kita akan open lah untuk Tentang public. penjara ke macam mana cerita dia? Tentang penjara. Panduan, Menarik. dan jenayah, macam-macam lah. Okey. Orang kan suka cerita action. Ya, Yang jarang orang buat cerita-cerita yang penjara. Selalu orang buat macam Cerita polis. Ya, askar. askar, betul Semua tak? dah ada kan? So maknanya
Maknanya saya dengan Aizat kena start working out lah sekarang. Kena start working out. Saya rasa sesuai ni muka-muka banduan ni. Boleh lah, jadi banduan pun boleh lah. Saya dah agak dah. Di banduan yang akhir tadi. Tak ada lah. Korang macam comel sangat lah nak jadi banduan. Boleh. Apa boleh. Sebab korang kena macam Muay Thai semua tau. Boleh, saya pernah belajar Muay Thai dulu. Oh, pernah? Pernah. Okey, boleh lah. Boleh lah. Cik, ini nak interview ke nak lobby job ni? Okey, Wana pula. Perkembangan Wana. Okey, perkembangan saya. So sekarang ni saya tengah shoot untuk drama 10 episod premium series untuk iQIYI bersama Infinitus. Pelakon utama adalah Remy Ishak, Eliza Sharifuddin, Elizabeth Tan, Ahirin dan saya. Yeah, so I'm really excited about that. Shoot ni macam chill-chill. And sekarang ni saya tengah busy dengan ambassador. Saya baru sign ambassador product. It's called Milfless Serum. Okay. So sekarang ni saya tengah busy. Sebenarnya saya pergi Johor tu untuk event tersebut lah. Saya mewakili Milfless. Sibuknya. Alhamdulillah. Memang rezeki. Rezeki lah, yes, betul. Yelah, waktu sekarang ni lah kan. Kata kalau rezeki tu tengah masuk, time tu sekarang. Time sekarang lah kita kena all out. Ya, Dia tak payah mengada pilih-pilih sangat. Betul. Itu saya setuju. So kalau saya Dulu dapat boleh saya jadi pilih. Dulu boleh pilih. Dulu boleh kan? Anak lah, ni lah kan. So maknanya kalau Anak saya next. diberikan jadi banduan pun okey lah, saya tak memilih. Amin, kita dalam topik. Kita teruskan Aizat, teruskan. Wana dah start menyanyi lebih kurang 10 tahun lepas kan? Betul, 10 tahun. Saya 26, saya start menyanyi. Masa umur saya 15. 15. And then sekarang lepas tu berlakon. Lepas tu menyanyi balik, comeback. Kenapa nak comeback balik menyanyi? Okey, Panjang so cerita dia. Oh, banyak. Okay. Tak apa, cerita. Tak apa, kita memang letak 2 jam, 2 hari boleh. okay, so drama saya akan keluar. Tajuk dia Bukan Sekadar Lafaz. Minggu depan. Ya. Okay, so saya heroin cerita tersebut dan hero saya adalah Alif Sata. Yes. TV3 actually offer saya, Wana boleh tak you nyanyi lagu ni? Since I'm already the heroine. Ya, betul. Ya, sebenarnya TV3 yang suruh saya boleh sebut? Boleh. Teruskan. Kita gang. Jadi diorang yang offer untuk saya, Wana, why not you nyanyi lagu ni sebab you pun berlakon cerita ni kan. Betul. Cumanya yang unique selling point kita kat sini adalah saya bernyanyi lagu tu bersama my stepfather, which is my punya husband. Itu yang macam itu yang macam Unik lah sikit. Yelah, betul. Jadi dia jadi unik sebelum kena kecam. Unik lah. Betul. So macam mana perasaan Datuk bila dapat tahu Wana bukan saja berlakon dalam ni tapi nyanyi sekali dengan suami Datuk sekali. Macam mana perasaan? Tengok tu Wana berlakon. Itu dia. Kita ada macam ada ramai cast yang best-best dalam cerita Bukan Sekadar Lafaz ni. Ada Malik. So Datuk nak tahu macam mana perasaan Datuk bila dapat tahu Wana kena nyanyi sekali. Sebenarnya masa lagu yang saya buat tu dah 8 tahun. Oh, okay. Lagu tu. 8 tahun ya, dah? Tapi 8 tahun dah. Cuma kita tak release lah lagu tu. Lirik semua saya buat. Kenapa simpan? Simpan belum sesuai masa. Belum sesuai masa untuk nak keluarkan. Dan untuk OST ni pula, jalan cerita dia tu sesuai dengan lagu ni. So masa kita memilih penyanyi, saya fikir siapa nak menyanyi lagu ni kan. Saya tak fikir anak saya menyanyi. Tapi bila producer di stesen tersebut dia kata, why don't you suruh Wana menyanyi? Kita cuba sebab Wana heroin dalam cerita tu. Okay. Saya pun fikir-fikir boleh ke dia bawa lagu ni kan? Sebab Wana jazz. Ya. Dia more to jazz. You know? Okay. Kesukaan, maksudnya saya suka lagu-lagu yang macam R&B, jazz. So this something different. You know, lepas tu I sebenarnya tak seberapa yakin nak nyanyi lagu ni sebab lagu ni macam you kena macam, you faham tak? Lagu tu deep. Misha Omar gitulah. It's like out of your comfort zone, so to speak. It's out of my comfort zone. It's out of my vocal range. Jadi vocal range saya tu saya macam, saya tak percaya diri sangatlah masa nak menyanyi lagu ni. Tapi
saya ambil kelas dengan Cikgu Syafiq. Of course. Jadi saya ambil kelas dengan Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq cakap, Wana, you boleh buat lagu ni. Sebenarnya kita kena ada push tu sometimes in life kan. You kena confident lah. Kena confident lah. Dah record dah pun. Confident lah tu. Tapi terkejut juga. Kenapa? Terkejut juga bila diorang sebut nama Wana. Kita tak terfikir pun nak sebut nak nyanyi. Aku terkejut juga sebenarnya. Baik. Okey, kita simpan itu. Macam interesting. Kita simpan untuk next segment. Okey. Kita nak tanya Wana lah. Wana ada apa? Mak sebagai producer, orang dalam industri. So macam mana perasaan you bila you berlakon dan menyanyi semua, and then knowing your mom is a producer, ada tak that extra pressure ke ataupun you okay je, relax je? Not at all actually. Saya kalau pergi mana-mana, saya tak, benda tu tak macam saya nak bagi tahu orang yang you tak kenal ke my mom Datuk Ayu macam tu, pencil pictures, you know. I tak pernah pergi mana-mana tu. Maksudnya kalau orang tanya, your mom is Datuk Ayu, I cakap, yeah, my mom is Datuk Ayu. So when I go everywhere, of course I'm proud that I have a mother that is very well known dalam industri. Of course I'm very proud kan. Yes, but at the same time I don't want people to think macam I tak nak orang pandang I macam mudah sangat. Mudah. I macam like you know I'm working. I sama macam korang, kita sama hire untuk dalam set ni bekerja. So I tak nak kat situ macam ada a double standard, you know. People pandang I macam maybe I should be careful with her. Sebab bila dia macam tu you don't really know true colours somebody tu. Faham tak? So they don't know. Are they treating me as a human being? Are they treating me for what I am? Atau they're treating me because dia orang ada udang di sebalik batu. Macam tu. Tapi betul lah. Betul tak? Ya, betul. So I have to be smart. So kalau yang tahu tu tahu, kalau yang tak tahu I don't say. You don't advertise sangat lah. Yes, I tak bagi tahu atau macam I don't. Okay. Okay. Alright, kita sebenarnya ada banyak kita nak borak sebenarnya dengan Wan Ali atau Ayu. Okay, kita nak lepas ni nak borak pasal lagu. Dan soalan-soalan panas. Soalan-soalan panas. Yes, macam dah tahu je ada soalan. Tidak ada beritahu ke awal? Tak best lah ni. Tapi kita tukar soalan panas nanti. Baik, kepada anda semua kalau nak tengok, nak tahu apa soalan-soalan panas yang kita akan tanya mereka, jangan tukar channel, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yes, welcome back to Suku Pagi. Kami masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat dan juga tetamu kami Wan Ali dengan Datuk Ayu. Masih lagi. Ya, masih lagi. Kita ada banyak lagi kita nak borak. Ini soalan tadi saya nak tanya tapi dipotong. Saya nak tanya kepada Datuk Ayu. Macam mana Datuk Ayu tengok lakonan Wan Ali? Kena komen sebagai seorang penerbit, bukan sebagai seorang. Yes. Tak cuy. Okey, dulu-dulu Wana berlakon memang tak berapa nak okey lah dulu-dulu. So dia ambil kelas, apa semua, kita cakap kat dia, kena positif. Kalau mama cakap apa-apa, kena positif. Jangan sikit-sikit. Kena dengar. Kena dengar. Yes. Kan? Jadi dia rajin. Dia pergi ambil kursus apa semua. Dia ambil kelas lakonan merata dah. And dia punya lakonan pun makin lama makin bagus. Makin bagus, tak nafi lah benda tu. Dia boleh menjiwai watak, dia tahu teknik-teknik macam mana nak berlakon, tak macam dulu lah kan. I'm proud of her. Wow, so sweet. Itulah support system yang kita kena ada sebenarnya. Support dari mak dan orang sekeliling. Ada cuma. Kalau dia berlakon dengan pencil pictures, saya tak pernah campur. Kenapa? Dia kena marah dengan director ke apa ke, saya tak pernah. Yalah, for me also memang macam tu. I pun tak macam, kalau I'm on set, I memang dibayar untuk berlakon. Kan? Jadi I never rasa benda tu macam, I ada golden treatment. Tak pernah I rasa macam tu. Sebab saya sama juga seperti director, sama juga seperti rakan-rakan artis yang lain, saya dibayar untuk bekerja. Okey. Wana sendiri pernah kena marah dengan director tak? Of course. Ya. Pasal apa? Adalah isu dia. Ya, mestilah. Maksudnya macam set lain ada. Mungkin pada waktu tu saya blur ke kan, atau saya mungkin director dah bagi tahu, lepas tu saya buat benda lain ke, you know. Standard lah kita shoot kan. Tapi tak adalah pernah kena marah macam teruk sangat. Adalah sekali tu. Ada satu director ni. Sudah. Kejap. Dia ingat balik. Okeylah, pernah. Apa tanya lebih lagi? Apa itu kita cerita boleh PM Tapi bila dia kena marah, ada orang
call I. Dia kata, Datuk, tadi Wana kena marah dekat set. Dekat siapa yang marah dia? Director ni. Cakap, oh tak apalah, biarlah dia kena marah. Kita tak campur pun. Betul. Dan saya pun tak, macam saya akan complain tapi I don't expect my mom to do anything about it. Saya hanya complain sebagai anak. Tapi faham. sebagai professional tu, keep I don't that expect. professionalism. Ibarat you mengadu lah. Mengadu like kerja mama hari ni. macam mana. Tapi tak adalah macam I expect her to say something ke apa. I will say macam tapi tak payahlah cakap apa. I'm just complaining to you as I suka my dia mom. kena tegur. Yeah. Teguran tu lebih betul. buat dia matang, Sebab lebih buat dia pandai. You know? Betul. Macam how else am I going to improve kalau benda semua I buat okay, alright je. Tak boleh manja sangat. Tu yang dia jadi apa yang dia jadi? That's why dah jadi better dah sekarang. Tak boleh manja sangat. Hati-hati mana-mana kalau I rasa nampak lakonan tak okey, I marah. Okay. Kalau buat casting pun nampak macam, kadang-kadang orang datang casting kan nampak macam shot macam bagus Shot je kan. sendiri, Tak ada, saya marah je. Okey, ingat jangan shot sendiri datang casting nanti. Okey, Wana, kita nak cerita pasal lagu single terbaru Bukan Sekadar Lafaz. Baik. Okey, ni apa cerita dia? Boleh cerita kepada penonton. Okey, Bukan Sekadar Lafaz, lagu tersebut adalah untuk OST drama Bukan Sekadar Lafaz juga tajuk dia. Okey, jadi cerita lagu ni sebenarnya yang paling sesuai untuk menceritakan lagu ni adalah komposer dan penulis lirik dia sendiri. Wow. Okey, jadi saya akan pass the floor to my Datuk Suka Ayu. tau. Okeylah. Alah, cerita tu okey, tajuk dia pun bukan sekadar lafaz kan. Sebenarnya tajuk dia sebelum- lain. tajuk sebelum Tapi tu, tak apalah, tak betul. sebutlah tajuk tu. Okey. Okey, kita letak tajuk Bukan Sekadar Lafaz tu sebab drama tu tajuk dia Bukan Sekadar Lafaz. Okey. And then jalan cerita lagu tu dengan drama tu sesuai. Sebab saya tunggu je drama apa yang boleh masuk OST untuk lagu ni. Lagu yang dah lama Lagu yang, ni yang dah lama saya simpan sebab lagu ni mengisahkan tentang kehidupan saya juga, tentang rasa saya dengan pasangan saya. And then untuk cerita ni pula, cerita drama ni pula dia similar, lebih kurang. Tinggal lagi jalan cerita dia berbeza lah, cuma dia lebih kurang rasa dia tu, dia punya tu macam sama kan. Jadi bila saya propose dekat stesen tu, saya kata boleh tak lagu cerita drama ni saya pakai OST lagu ni. OST pakai lagu ni lah. Dia kata okey, dia nak dengar. So bila dia dengar sekali je, dia tak ada cerita banyak. Dia kata okey, pas. Wow. Sebab dia punya mood dengan lagu tu sesuai. Betul. Panjang cerita. Panjang lagu cerita. tu So, kali. Itu hasil 8 tahun menunggu ya. Saya kahwin pun dah 8 tahun. So faham-faham je lah lagu tu kan. Okay, make sense lah. Make sense lah. Dan saya tak rasa ada dia berduet dengan suami saya. Jadi saya tak rasa ada orang lain yang sesuai bawa lagu tu selain suami saya. Sebab bila dia bawa lagu tu buat saya rasa sangat-sangat dan dia kena ada satu perasaan yang dalam. Even masa Wana nak bawa tu pun saya rasa macam tak yakin juga dia bawa sebab Wana bukan saya. Kan? Faham. And then Wana Untuk mendalami. tapi dia faham kisah saya. That's why dia boleh bawa. Yeah. Mungkin sedikit lah kalau kita tengok dekat BT ni kan. Kisah untuk bukan sekadar lafaz sedikit lah. Dia tentang keluarga dan perbezaan hidup antara lelaki dan perempuan tu. Macam itulah. Different lifestyle lah. Ya. Different. Maksudnya level. Mana lelaki tu See my level. Kan? Dia sebenarnya macam saya punya cerita bukan sangat ke situ. Okey. Cuma mungkin daripada segi pemikiran, cara hidup. Oh, faham. Kematangan tu lah. Ya, Okey. kematangan. So far 8 tahun saya kahwin pun saya tak ada masalah apa semua. Alhamdulillah. Cuma lagu tu macam sangat sesuai lah untuk kita orang sampai hari ni. Macam tu. Ya, baik, untuk pengetahuan umum, pengetahuan penonton kita, Bukan Sekadar Lafaz ni lagu duet antara Wana Ali bersama Aiman Ismail, iaitu suami kepada Datuk Ayu. Okey, nak tahu Wana, perasaan you collab with your stepfather Aiman Ismail. Macam mana perasaan bila you first the whole process lah. Kita the whole process. Okay, alright. Masa saya first start lagu ni lagu cinta kan, lagu percintaan. Saya rasa dari segi suara, tu kita kena kerja keras sikit untuk compliment suara each other sebab suara saya ni agak deep tau. And I rasa macam
kan my voice macam very deep vocal range yang nak nyanyi lagu ni pula kena macam suara halus baru dia macam boleh nampak feminine and also the lelaki is there, you know. Tapi macam we did it anyway, we try to make it work. Daripada segi perasaan, I rasa macam perasaan tu kita macam separatekan dia. Maksudnya bila I record my part, I in my own word lah, I tak fikir sangat pun yang penyanyi lelaki tu adalah my stepfather. Macam tu lah. You bayangkan you sebagai pemegang watak tu. I bayangkan I sebagai tengah nyanyi lagu tu dan I sebagai Ashikin, Ashikin Zaman, which is dalam cerita tu. So mula-mula tu agak awkward lah sebab saya nak kena feeling kan. Tapi after that it's okay. Tak rasa macam awkward sangat ke apa ke lah. Based on practice apa semua sekali lah. Practice semua sekali ya. Kita ambil satu kelas dengan Cikgu Syafiq semua memang menyanyi together. Sebab kita nak kena dapatkan mood bersama, level yang sama. Dan juga nak kena mixkan our voice. Itu dia. So it's quite a long process jugalah. Yes, a few classes jugalah, about 5 classes. Okay, kita dah tanya. Apa harapan Datuk Ayu dan juga Wana lah untuk lagu ni? Kita dengar dia punya story pun macam ramai orang boleh relate. Saya rasa ramai orang. Kalau lirik lagu ni pun kita letak pun macam berapa lama simpan dan dah keluar sekarang ni. Harapan lah. Harapan untuk lagu ni sebenarnya saya punya harapan dululah, bukan hari ni je. Nak lagu tu keluar je dengan situasi yang sesuai, keadaan yang sesuai, time yang sesuai. So this is the time. Bila bukan sekadar lafaz dikeluarkan dan kita rasa macam lagu ni sangat sesuai dan tak ada lagi cerita lain yang rasa sesuai untuk lagu ni. So memang waktu tepat lah. Mungkin ada itibar-itibar yang orang boleh ambil from kalau dengar lagu ni, siapa yang sepatutnya dengar lagu ni. Kalau korang dalam broken. Dia sebenarnya macam ni. Sekarang ni siapa yang dengar lagu ni semua kena. Yes. Sebab sekarang ni orang bercinta tak kira pun siapa orang tu. As long orang tu baik, dia kahwin. As long orang tu, dia bukan pasal harta benda dah sekarang. Faham. It's not materialistic lah. Jadi siapa-siapa yang dengar lagu ni memang kena. Cubalah dengar. Okey. Nyanyilah. Saya Ni kena praktis pergi jumpa Cikgu Syafiq dulu. Okey, jom. Alright, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Lepas ni kita masih bersama tetamu kami. So stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yeah. Benar. Ya, kita dah sampai ke belum sampai ke bocoran rancangan. Kita dalam rancangan yang segmen terakhir. Ini segmen yang agak mendebarkan. Tadi Datuk Ayu ada cakap, serius lah nak main game ni? Tak apa, jangan cuak. Ni game senang saja, okey. Kita nak ke segmen seterusnya. Elak atau redah. Wow. Oh, okey. Okey, Wana dengan Datuk, saya akan explain macam mana game ni, how it works. Senang saja, kita akan pull out satu paper one by one. Mereka atau kita orang. Lepas kita akan baca soalan. So dalam soalan tu you cuma jawab you nak elak ataupun redah sahaja. Tapi sebelum tu pegang dulu bendera ini. Bendera. Pegang. Elak atau redah sahaja. Datuk jangan tengah-tengah ya. Di tengah-tengah mesti tak boleh. Okey, dah ready? Okey, saya akan tanya the first soalan lah. Okey, panjang agak nak bagi siapa dulu? Tak, ni memang dua-dua jawab. Okey. Kalau lah kan diberi pilihan shopping dengan makan, korang dapat unlimited access card, boleh shopping free selama setahun, tapi makanan korang dapat tak sedap sebab makanan pun sponsor. Korang nak elak ke ataupun redah je ambil kad tu? Jadi, elak atau redah? Elak. Datuk, kenapa nak elak? Datuk, kenapa nak elak tu? Tak sedap? Tak sedap. Memang boleh shopping free tu tak kisah sangat lah. Tak apa. Jujur je? Jujur je. Saya nak sebab sekarang ni cost of living sangat tinggi. Wana memang cost of living sangat tinggi sekarang ni. Dia makan, masalahnya. Dan saya, makan saya tak picky sangat. Serius lah? I'm not that picky lah. I like to eat tapi I'm not that picky. But I would love that card though.
So I bagi you insentif sikit. You beli that baju for free kan? Yes. Jual lah Sam. Betul kan? Boleh buat bisnes. Ya, betul. Macam kena tukar je. Okay, next question. Next question. Oh. Seterusnya ni daripada saya, ni agak panas juga ni. Okey. Kalaulah boleh kembali ke masa silam, tapi tak boleh balik ke masa yang sekarang ni, elak ke atau redah ni? Redah. Redah. Wow. Samalah. Okey, kenapa? Kenapa redah? Sebab kita manusia kan, so mesti ada benda-benda yang kita regret, mesti ada benda-benda yang kita macam kalau aku boleh pergi, aku tak buat macam ni kan. Kalau aku boleh, aku tak ni. And then kita macam ada banyak along the way tu ada banyak benda yang boleh fix. Betul tak? Oh, yalah. Tapi kan at least tak apalah tak dapat datang balik. Tapi kita tahu what's coming. Betul tak? What's coming and apa aku kena buat. Tapi you tak rasa kalau you fix tu dia akan change the whole timeline ke? Tak apalah. Dah masuk Memang macam akan MCU pun. pula. That's why kita tak boleh, satu benda je kita tak boleh dapat balik dalam dunia ni adalah masa. Sekejap, okey. Kita nak tanya. Datuk. Kenapa nak patah balik? Ini mesti ada cerita-cerita. Yelah, kalau patah balik kita boleh perbaikilah apa yang pernah kita lalui tu, apa yang kesilapan yang pernah kita buat kan. Kalau kita tahu kan kita boleh betulkan. Itu dia. Okey. Kalau saya pun redah juga. Kenapa redah pula? Yalah nak ubah masa silam lagi. Alright, next. Ini soalan saya suka. Okey. Kalau dapat collab dengan penyanyi Hollywood tapi bersara selepas lagu tu dirilis, elak ke redah? Sebenarnya you dapat collab dengan penyanyi Hollywood tapi you kena bersara after that. So you nak elak ke atau redah? Elak. Okay, why? Elak Hollywood kot. Ni, okay, Wana. Sebab what's the motive kan? What's the motive? Saya dah buat lagu, lepas tu saya kena ini pula, nak kena. Tapi nama you dah ada kat situ. Ya faham, tapi nak kena bersara, faham tak? Lepas tu buat apa lagi? Datuk pun elak. Elak lah, saya bukan penyanyi. Okay, you tahu. No, I mean, okay, kalau you as a producer, you collab dengan Hollywood singer. You produce dengan Hollywood singer. Elak juga. Macam mana lagi Maimah nak buat duit kan? Betul. Siapa buat soalan ni? Tak tahu. Okay, Aizat, next. Baik, seterusnya. Salah. Let's go. Salah ambil, okay. Okay, ready Jangan nervous tu. Tak adanya. Kita okay. You yang nervous sebenarnya. Nervous macam korang ni macam berpeluh-peluh. Aizat excited. Okay, ready Okay. Kalau kita orang kalau dapat tawaran berkarya di Hollywood tapi kena stay dekat sana, belum lagi settle down di sana. Dah tak duduk Malaysia dah. Nak elak ke nak redah? Maksudnya dapat tawaran lepas tu kena duduk sana. Datuk saya faham kenapa. Wana, kenapa? Saya kalau... Sebab dia nak tinggalkan saya sini. Tak, maksudnya Mama tak dengar soalan soalan adik lagi. Jawapan adik lagi. Okay. Kenapa? Okey, sebab okey lah tu dah Mama pun dapat cucu mix satu. Cari jodoh. Cari jodoh settle down. Benar settle down kat sana kan? Ya, betul. Saya pun dapat jodoh Mak Saleh ke Arab-Arab ke. Okey juga tu kan Mama kan. Lepas tu nanti kalau saya dekat sana, saya bawa lah family saya datang. Adalah niat nak kahwin orang luar. Ada niat sebab jangan marah. Sebab macam dah tak ada harapan lah dekat Malaysia ni. Jodoh begitu sekali. Macam tak ada harapan lah dekat Malaysia. Apa Datuk macam dah ada calon ke apa? Dah ada. Carilah sendiri. Cari sendiri. Kalau Datuk pula kenapa Datuk? Kalau Datuk seorang pelakon lah. Datuk adalah kalau Datuk dapat produce kat Hollywood. Tak ada, tak boleh kalau. Tak boleh. Takkan mungkin. Tak mungkin. Mana tahu Datuk punya rezeki. Tak nak juga. Tak nak juga. Okey, tak apalah. Jangan lawan orang lama jangan lawan orang jangan ada. Itu dia. Okey, next question. Let's go. Panjang juga soalan ni. Alright. Kalau diberi pilihan dapat kulit muka yang cantik, even tak payah pakai makeup, tapi dengan syarat tak boleh sentuh makeup sampai bila-bila, nak elak ke redah? Redah. Dua-dua redah. Berani ni. Why? Okay, Mama go first. Why? Yelah, tak payah makeup, tak payah buang duit, buat apa? Sekarang ni banyak invest. Pakai ni sampai 10 inci bedak. Kan? Kalau kulit muka kita dah cantik, buat apa kita nak pakai? Yelah. Tak apalah seumur hidup tak sentuh makeup pun. Tak apa, okey je. Saya pun okey. Kita selalu jealous kan tengok orang nak pakai makeup. Lagi-lagi kita pula jealous kan Mama kan satu. Lepas tu
saya sebagai pelakon, asyik make up kadang-kadang saya rasa macam ya Allah, reseknya tolonglah. Macam rimas lah nak kena make up pagi-pagi, belum bangun lagi nak kena make up macam. Wana kalau hari-hari biasa macam Datuk hari-hari biasa pakai make up? Tak. Kalau tak kalau nak kena jumpa orang, kita mestilah nak kena cantik-cantik. Presentable lah. Presentable, betul tak? Betul tak Mama? Betul, pergi 7-Eleven pun pakai bedak. Yes. Alright, jom one last sebelum kita end. Okay, one last. Cepat Aizat, cepat. Okey. Ada unlimited makanan untuk seumur hidup tapi tak boleh akses internet setahun. Nak elak ke redah? Alamak. Nak ambil tak benda tu? Elak. Tapi ekonomi, tapi makan free. Tak apalah, internet tu macam penting je. Penting sangat. What am I going to do in my life without internet? Betul. Wow, Wana kalau tak ada internet, muncung boleh simpul tau. Kita kena duduk 10 minit, tak tahu nak buat apa pun. Betul. Ya, betul saya setuju lah. Petak dah. Setuju lah. Makanan kita boleh cari sendiri lah. Okay, alright. Thank you Wana, thank you Datuk. Habis dah? Habis dah. Masa kita dah habis. Terima kasih kerana sudi datang Suka Pagi. Terima kasih Suka Pagi. Thank you so much for having me and my mother. Yes, nanti jumpa dekat casting ya. Boleh. Alright, kepada anda semua terima kasih kerana menonton Suka Pagi. Terima kasih. Teruskan menonton Suka Pagi eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Suka sangat. Bye. Oh, ada. Saja. Joget je.